Bab 2, elektrik. 2.4, daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Hasil pembelajaran: A. Mendefinisikan daya gerak elektrik iaitu DGE. B. Membezakan DGE dan beza keupayaan. C. Menentukan DGE dan rintangan dalam. D. Menyelesaikan masalah melibatkan DGE dan rintangan dalam. Daya gerak elektrik juga dikenali sebagai DGE. Apakah maksud daya gerak elektrik? Maksudnya, tenaga yang dibekalkan untuk menggerakkan satu kolom cas melalui sel kering dan mengelilingi 1 litar yang lengkap. Okey, so ini contoh sel kering yang boleh digunakan. Ada bermacam-macam saiz. Selain daripada saiz, apakah perbezaan antara sel kering ini? Ya, nilai voltan yang dilabel. Apa maksud nilai voltan yang dilabel? Contoh, sel kering energizer yang dilabel nilai voltanya 9 volt. Apa maksud 9 volt tersebut? Adakah 9 volt ni merupakan DGE? Ya, 9 volt ini adalah DGE, daya gerak elektrik. Maksudnya, sebanyak 9 joule tenaga yang dibekalkan oleh sel kering untuk menggerakkan satu kolom cas mengelilingi 1 litar yang lengkap. Okey, kita tengok perbandingan antara dua gambar rajah ni. Kenapa bacaan voltmeter berbeza? 1.5 volt, gambar yang kedua 1.2 volt. Okey, jadi bagaimana kita nak kenal pasti antara DGE dan juga beza keupayaan? Okey, so kita tengok gambar rajah ni. Switch S biarkan dalam kedudukan yang terbuka. Maksudnya kalau terbuka, ada tak arus yang mengalir? Tak ada. Perubahan yang berlaku pada mentol diperhatikan. Okay, switch S dibuka. Kita tengok perubahan pada mentol. Bacaan ammeter dan voltmeter direkodkan. Prosedur yang kedua, kita tutup switch dan perubahan yang berlaku pada mentol diperhatikan. Bacaan ammeter dan voltmeter direkodkan. Okay, pemerhatian didapati kalau kedudukan switch terbuka, mentol tak menyala. Jadi ada arus yang mengalir? Tiada. Bacaan ammeter kosong. Bacaan voltmeter ialah 3 volt. Manakala apabila kedudukan switch tertutup, mentol menyala. Bila menyala, ada arus yang mengalir. Bacaan ammeter menunjukkan 0.2 ampere. Bacaan voltmeter pula menurun, iaitu 2.6 volt. Kenapa berlaku perubahan pada bacaan voltmeter sel kering? Kenapa tak sama? Okey, mari kita bincangkan. Mengapa bacaan ammeter adalah sifar apabila switch S dibuka dan mempunyai bacaan apabila switch S ditutup? Jawapannya, bacaan ammeter apabila switch S dibuka adalah sifar kerana tiada aliran cas dalam litar terbuka, litar tak lengkap. Maka arus dalam litar adalah sifar. Apabila switch ditutup, litar lengkap, terdapat bacaan ammeter disebabkan oleh aliran cas dalam tertutup menghasilkan arus dalam litar. Okay, perbezaan antara kedua-dua bacaan voltmeter. Didapati bacaan voltmeter apabila switch S dibuka adalah lebih tinggi daripada bacaan voltmeter apabila switch S ditutup. Bezanya sebanyak 0.4 volt. So, ke mana hilangnya 0.4 volt? Kenapa ada penurunan beza keupayaan? Penurunan beza keupayaan melintasi sel kering adalah disebabkan oleh rintangan dalam sel. Contoh, DGE pada sel kering ialah 1.5 volt. Maksudnya, sel kering membekalkan sebanyak 1.5 joule tenaga elektrik kepada satu kolom cas yang melaluinya. Arus yang mengalir melalui litar juga mengalir melalui bateri. Sebahagian tenaga
super charge yang bateri bekalkan akan digunakan untuk mengatasi rintangan dalam sel kering dan juga menukarkannya kepada tenaga haba. Oleh itu, tenaga dilesapkan dalam perintang atau mentol adalah kurang daripada DGE. Jadi kalau kita sambung mentol dalam litar dengan sel kering bacaan voltmeter menurun. Kenapa? Sebab sebahagian tenaga itu digunakan untuk ditukarkan kepada tenaga haba. Okey, ini perbezaan antara daya gerak elektrik dengan beza keupayaan. Okey, tadi kita ada sebut rintangan dalam sel kering. Apa maksud rintangan dalam? Rintangan terhadap pengaliran cas oleh elektrolit dan elektrod dalam sel kering. Okay, ini adalah persamaan yang berkaitan dengan E, V, I dan juga R kecil. Jadi persamaannya ialah E sama dengan V tambah IR. E ialah tenaga yang dibekalkan pada sel kering. V ialah beza keupayaan pada rintangan berkesan. I ialah arus. R kecil ialah rintangan dalam sel kering. Okay, ini contoh latihan, boleh try. Okey, itu sahaja. Selamat mencuba.